Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia pada malam ini, insya-Allah kita sama-sama dapat berada dalam perkongsian kita yang pengurusan emosi dan hubungan antara suami isteri dan saya akan bawakan maknanya Tok Mama pada malam ini ataupun Datin Sharifah Anisah Barabah. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Jadi seperti biasa, mari kita mulakan dengan Asma'un Nabi kita, insya-Allah. Okey, so kita kita terus Tok Mama sama kita ni. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar? Apa khabar? Bagus, alhamdulillah. Cuaca tak apa elok. Ya. Alhamdulillah. Cuaca kurang sikit. Jadi kita asyik duk hilang ayat suara. Mudah-mudahan dengar. Okey. So sihat lah Ustaz. Alhamdulillah. Sihat macam inilah. Alhamdulillah sihat. So kita mulakan dengan selawat kita, insya-Allah. Boleh ya? InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum Ma'lum Shahid Mashhud Bashir Mubashir Nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Hizbullahin Najmus Saqib Mustafa Mujtaba Muntaqa Ummi Mukhtar Ajil. Allah. Khalilur Rahman Barun Birun Wajihun Nasih Wakil Mutawakilun Kafilun Syafiq Mukim Sunnah Muqaddas Ruhul Qudus Ruhul Haqi Ruhul Qisti Kafil Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'u Rutabi Izul Arab
الحبيب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi, syukur alhamdulillah. Jadi maknanya malam ni Tok Mama bersama kita. Okey. Okey, jadi perbincangan kita alhamdulillah. Jadi perbincangan kita pada malam ini insya-Allah seperti mana yang kita kongsikan, iaitu kita akan bincang mengenai pengurusan emosi dan juga perhubungan antara suami dan isteri kan. Jadi maknanya sebab saya meyakini bahawa di antara benda yang penting dalam rumah tangga ni adalah juga adalah perhubungan intim antara suami isteri. Kalau dia kata benda tu bagus dan baik, maka benda tu maknanya akan membawa kepada kesempurnaan emosi. Jadi sebagai mukadimah dia mungkin Tok Mama boleh ulas sikit mengenai pentingnya menjaga hubungan dalaman, kesihatan dalaman ni bagi ada perhubungan yang bagus bagi suami isteri, sehingga membentuk keluarga yang bagus. Boleh, silakan. Ya, alhamdulillah. Tok Mama bagi salam kepada semua di luar sana yang mendengar Tok Mama cerita dan bercakap. Alhamdulillah yang sudi minta lagi kepada Ustaz kan. Jadi Tok Mama ni menjaga sikitlah tata tertib untuk nak bersampaikan bahasa-bahasa kita, kerana ini benda yang sensitif, benda yang menyentuh peribadi. Jadi bila nak bercakap tu Tok Mama fikir panjang dulu bila nak sentuh tu. Tapi memang bila kita cerita tentang perhubungan suami isteri, makna dia tidak lari daripada orang kata cerita tentang perhubungan orang suami isteri lah makna dia kan. Jadi makna perkahwinan tu makna bila dah kita kahwin, bila dia sebut kata mas kahwin tadi tu Ustaz, maksud tu orang tua-tua dulu kata bila mas kahwin tu hak wanita. Jadi makna dia disahkan. Jadi yang tu yang kata dimusahakan sampai orang kata dihargai hak wanita ni sebagai mas. Jadi mak kata jadi mana dia kita letakkan dia tu terlampau orang kata dihormati. Islam ni menghormati wanita. Betul. Jadi mana dia kita ni sebagai wanita, sebagai kita sebagai wanita kita kena jaga. Kita kena jaga diri kita. Jadi mustahak sekali dalam Islam, Ustaz kan dah fahamkan, kita jaga kebersihan. Jadi kebersihan tu yang utama untuk jaga diri wanita, termasuk juga lelaki-lelaki. Tapi tentang lelaki-lelaki tu mungkin Ustaz boleh ceramah nanti lebih pada lelaki-lelaki. Jadi saya ni cerita untuk wanita. Jadi sebagai wanita ke wanita kena jaga kebersihan. Tak orang kata kebersihan ni bukan kata nak solekkan saja. Bila wanita ni kata bila dia bersolek, pakai bedak, pakai lipstick, macam Tok Mama pakai ni lipstick, bedak apa semua, pantih kening semua tu dah cantik, elok dah. Bila orang tengok, ui cantiknya. Tapi orang tak datang dekat, angkat ketiak pengsan. Bila kata Assalamualaikum dekat pengsan. Allah teruknya. Jadi kita tak jaga bau tu. Sampai Rasulullah SAW bila nak jumpa dengan orang, dia jaga makanan kan, bawang putih, tak makan bawang apa pun, Hanafah. Bukan kata dia ni, dia nak jaga supaya orang tu tak rasa kekok dengan dia. Tak terasakan, jadi dia jaga tu. Jadi kita ni mesti ingat, kita kena dengar cerita. Kenapa? Bila kata kenapa, makna perlunya kita nak kena jaga kesihatan, kena jaga kebersihan kita, peribadi kita lah. Jadi sebagai wanita isteri, mana banyak lagi kita kena jaga. Jadi kerana kita ni berdekat-dekat sangat dengan suami. Ini yang kita nak faham. Jadi berdekat-dekat dengan suami, jadi makna dia bila kita dah sampai ke tempat bilik tidur kita, jangan sampai suami kata tak payah pergi pasar,
tempat tidur pun bau pasar. Jadi ini yang kita malu kan bila kita malu. Jadi yang ni bukan cerita-cerita saya karang apa tak. Ini dah berapa puluh tahun menghadapi masalah ni sampailah saya keluarkan, saya ajar macam mana nak cuci bahagian sulit. Jadi bila dah sampai untuk orang kata jangan cuci bahagian sulit nanti hilang friendly bakteria. Bakteria kita kan tempat sulit ni ada friendly bakteria. Kalau cuci cara mama ajar nanti matilah bakteria tu. Kerana bakteria tu jaga tempat sulit kita. Yang Tok Mama ajar ni bukan benda yang tajam atau benda yang kasar. Apa bayi boleh pakai, Tok Mama ajar. Kalau bayi boleh pakai, kulit bayi boleh disentuh, baru kita guna bahan itu untuk cuci bahagian sulit wanita. Apa kesan? How sensitive. Apa kesan kalau orang, apa kesannya kalau orang main beli je dan cuci maknanya bahagian-bahagian sulit ni, maaf saya sebut sulit ni. Bahagian sulit. Apa kebanyakan. Ya. Apa kesan? Ya Ustaz, macam ni, bila dah kita cerita tentang cuci tempat sulit, jadi dia orang tak kisah bila tengok mana wanita nak cuci tempat sulit, dijual macam-macam. Yang nak jual yang bagi wangi lah tempat sulit, pakai parfum, pakai bagi wangi tu, pakai parfum lah, minyak wangi tu. Jadi bagi wangi tempat sulit. Lepas tu dia pakai untuk orang yang berkahwin pula, untuk merapat mengetat pula dah untuk bahagian sulit. Jadi dia tak jaga tisu-tisu di bahagian sulit. Dia tahu bagi elok, bagi wangi saja. Padahal tempat sulit tak boleh kita pakai parfum. Tak boleh kita pakai benda bahan wangi. Ini dia orang kena faham. Jadi kerana itulah tok kita dulu, orang Melayu lah, pasal Tok Mama cerita tentang orang Melayu. Jadi kita orang Melayu ni kita cerita tentang pengalaman mereka. Bila pengalaman mereka beribu-ribu tahun atau beratus tahun, diturun-turun sebagai petua. Jadi bila petua tu adalah ilmu yang dia orang tengok benda tu dah menjadi ataupun successful lah, tak ada menyusahkan tetapi maha menolong wanita. Jadi bila sampai kat kita tu pun anak cucu cuci dengan sirih, cuci dengan garam. Jadi dia ajar kat kita bahan-bahan yang lembut, bahan-bahan yang tidak memakan kulit kita, tak makan tisu kita, tak meluka, tak jadi kudis. Ini bila dipakai bahan-bahan yang jual di luar sana untuk nak menolong tempat sulit dia, ini yang doktor-doktor semarah kata apa? Pakailah benda tradisional. Benda tradisional menyusahkan. Kerana awak pakai inilah, ini awak punya tempat dah rosak. Jadi siapa yang salah? Kita yang pilih benda yang bahan, mendengar cakap orang yang tak elok. Kita kena cari dulu bahan-bahan, jangan senang-senang dengar cakap orang. Jadi kita kena belajar dulu apa yang boleh sesuai dengan kulit kita. Kalau dah susah sangat, tak berani dah, takut nak pakai apa, kan Tok Mama kata guna garam rebus ataupun garam rendang, cuci bahagian sulit. Jadi makna di sini kita kan ada buka buku, sekarang dah banyak, internet dah banyak semua apa dia. Daun sirih, daun inai, daun mambu, semua tu antiseptik, semua tu bagus bahagian kulit. Ini dulu-dulu. Jadi kalau dah orang perempuan tu banyak keluar keputihan, meleleh-leleh, cuci ada lagi, dia berlendir. Jadi perempuan sepatutnya tempat sulit dia tak boleh berlendir. Makna dia hanya lembab yang mana makna moist, lembab moist tu bila dia pegang moist tadi tu dia melekit. Itu yang baik. Lubrikasi yang elok. Tetapi kalau lendir tak elok. Jadi orang dulu buat apa? Dia rebus dengan asam keping. Dia masukkan dalam daun-daun tadi, dia masuk asam keping. Dia rebus sekali, dia buat untuk cuci. Kalau kita beli di luar sana, bahan-bahan dah campur dengan kimia lah, apa macam-macam, chemical yang kita tak tahu. Kalau dia nak jual, dia mesti simpankan, mesti dia buat preservatif. Betul. Bila dia taruh preservatif, faham lah. Jadi makna dia akan jadi tak elok lah. Jadi bila apa ni Tok Mama kata kat dia, buatlah sendiri, kena rajin. Malah lah. Kalau bila saya ajar sirih, Ustaz, saya ceramah ada berpuluh tahun. Bila saya cerita tentang apa? Sirih Melayu.
Saya tak kata sirih yang lain. Sirih Melayu yang bertemu orat. Ini kena belajar. Ustaz nak kena cerita kat dia orang Melayu, orang perempuan ni. Sirih Melayu bertemu orat. Cari tengok. Makna dia itu akan menolong untuk bertemu balik orat saraf atau otot-otot atau apa bahagian saraf di bahagian sulit wanita. Ini yang kita mustahak. Bukan kata cuci saja. Ya? Jadi Tok Mama ada Ya, Ustaz. ada kongsikan tadi mengenai garam. Jadi kalau kita tengok garam ni dia ada banyak jenis. Ada garam laut lah, garam apa. Jadi garam apa yang terbaik untuk nasihat Tok Mama bagi maknanya untuk membersihkan bagi maknanya untuk kesihatan perempuan ni. Garam apa yang terbaik? Yang terbaik ni Ustaz, kalau sekarang ni kita ambil garam kasar organik lah. Garam kasar organik. Itu yang saya usulkan. Organik. Sekarang ni macam-macam garam lah yang campur macam-macam. Jadi Tok Mama straight away lah. Awal-awal dia kata garam kasar organik. Jadi sesuai dah. Jadi kita tak mau cerita panjang tentang garam lah. Mana garam kasar organik. Jadi mana dia orang dah faham. Kita ceramah ni Ustaz, kita nak menolong di luar sana. Jadi supaya dia orang faham. Jadi kalau misalnya susah nak cari sirih, tu dia Tok Mama kata sirih bertemu urat pula, mana nak cari. Asal sirih Melayu, alhamdulillah. Apa ni tu asal dapat daun inai, alhamdulillah. Kita buat antiseptik, benda daun-daun yang elok tu kita rebus, kena rajin. Tapi kalau dah malas sangat, kita kena cari bahan-bahan atau produk-produk yang boleh menjaminkan benda itu tidak ada pengawet yang kasar. Tidak ada pengawet yang mana boleh menyusahkan kulit dia orang ataupun tisu dia orang. Ini yang kita nak kena faham. Jadi yang tu mustahak Ustaz kena guna. Wanita kena cuci bahagian sulit. Tetapi taklah setiap kali buang air kecil pakai. Setiap kali buang air kecil tak. Dia hanya pakai waktu pagi lepas lepas masa dia mandi, dia cuci sekali, gunakan bahan cuci tu. Malam sebelum nak tidur cuci lagi. Jadi cukup. Satu hari, 2 kali, melainkan dia ada masalah keputihan. Di mana Ustaz? Dia ada masalah keputihan yang meleleh keluar. Yang dia terpaksa kena pakai. Dia meleleh keluar, makna bila dia pakai seluar, benda tu basah. Ada juga wanita-wanita Ustaz yang duduk dekat kerusi, dia bangun macam dia kencing, macam dia buang air kecil, basah tempat duduk dia tu. Itu dah terlampau, dah keluar banyak dah lelehan. Jadi Tok Mama, untuk lebih kita kongsikan dengan follow-follow kita ni, secara detail dia, kalau ada satu orang ada daun sirih, so macam mana cara dia nak buat? Macam mana cara nak tumbuk dia ke, macam mana ke? Boleh Tok Mama kongsikan dengan follower kita? Okey. Kalau misalnya kalau dia ada daun sirih, selai tak cukup lah. Kalau orang dulu kalau banyak tu secekak, kata dia secekak tu, tengoklah dia nak rebus berapa banyak, berapa kali yang dia nak pakai kan. Jadi kalau ikutkan kalau untuk sekali pakai 7 helai. 7 helai. Ramas. Kalau sekali nak pakai. Jadi kalau nak pakai banyak sikit lagi 7 atau 7, 14. Jadi lebihkanlah. Begitu. Ramas dalam air, dia kena ramas. Sebelum dia nak rebus tu ramas dalam air, masuk garam juga. Jadi masuk garam juga, itu untuk nak untuk orang kata hygienic saja, macam personal care, mana dia untuk cuci harian atau untuk kebersihan supaya tidak berbau tempat sulit dia. Jadi kalau dia ada masalah keputihan, lendir banyak, dalam yang sirih yang dia rebus dalam yang garam tu, dia masuk asam keping. Asam keping dia masuk 7 juga. Masuk asam keping 7 juga. Rebus sekali. Kalau dia punya tempat pula keputihan, lepas tu dia rasa gatal pula Ustaz. Bila dia dah putihan lama sangat, dia rasa ada kudis ke, dia gatal ke kan, tempat sulit tu infection kita katakan. Dia kena masuk daun inai. Ataupun dia ada daun ataupun daun bambu. Itu daun inai dengan daun bambu, antiseptik, dia dapat membantu melegakan infection di bahagian sulit tu. Okey Tok Mama. Tapi guna dia jangan ada yang tanya
Ya. Boleh kita blender dia, Ya. ataupun cara macam mana? Mesti rebus ke macam mana? Dia kena rebus. Kena Kalau rebus. kita nak kena pakai dia panas. Kalau nak blender pun boleh. Buat apa yang teruk-teruk nak blender dia ramai-ramai saja pasal kita nak rebus, kita nak ambil air dia. Kan kita nak ambil air dia. Stok dia tu, air dia tu. Jadi air dia yang kita nak cuci tempat sulit. Tapi kita kena guna panas-panas yang kita boleh tahan. Mana panas, letak tangan, panas. Tapi tak melecur. Okey. Jangan pula bila Tok Mama kata panas-panas, dia boleh cuci, Tok Mama nak bunuh orang dah, melecur nak berjalan, tak boleh. Hilang cerita nak bagi cantik, dah melecur. Ada, letak tangan dulu dalam air sebelum dia nak cuci tadi, panas. Tapi lama-lama merah saja tangan dia tetapi tak melecur. Itu cara untuk nak cuci bahagian sulit yang ada masalah. Itu cara dia. Itu the best. Yang tu dah memang pengalaman orang dulu-dulu lah yang gunakan. Yang ni Tok Mama cerita ni yang berkesan. Bukan kita cerita nak seronok-seronok, tak berkesan. Yang ni untuk berkesan. Ada follower kita yang tanya Tok Mama, boleh tak buat banyak-banyak kemudian letak dalam peti ais? So mungkin waktu nak guna kita panaskan balik ke, boleh ke macam tu? Boleh. Buat banyak, letak dalam botol. Lepas tu bila nak pakai, rebus balik. Tapi kena pakai panas. Baik. Tak, boleh tak? Jangan jadi, kalau mana dia, bila kita pakai seelok-eloknya, kita buat fresh. Tahanlah 2 hari, 3 hari, jangan simpan sampai 2 minggu dalam peti ais nak pakai tu boleh kita pakai. Tapi lebih baik. Kata kita ni maklumlah dunia dulu-dulu. Dunia dulu dia suka pakai fresh. Jadi pada Tok Mama ni semua segar lah. Bila segar tu, bila pakai benda segar, dia menyegarkan. Jadi mana kalau simpan tu boleh membantulah. Tapi tak boleh nak tahu. Tok Mama pun nak cerita pun, Tok Mama tak boleh nak jamin lah. Tapi boleh. Rather than orang kata tak ada buat langsung. Kerana dia ni kadang-kadang dia orang bekerja lah, tak ada masa lah nak buat kan. Tapi kalau kita ni bekerja, senang aja. Biar dalam benda tu dalam periuk, lepas kita guna ambil air dia, tutup, tinggalkan, balik, tambah air lagi. Rebus lagi. Sampai air tu tidak ada warna. Sampai tak ada warna? Kan hari-hari kita sampai tak ada warna. Jadi tidak ada warna dah. Bila sirih dia jadi merah air tu. Bila inai dia bila campur-campur dah ada, mesti ada warna. Bila kita tengok dah benda tu dah daun tu layu dah, tak ada warna dah, kita tukar hak baru. Gitu. Okey, jadi kita adil lah. Jadi selain daripada cuci, daripada perkongsian kita yang lepas, Tok Mama ada kongsikan dengan follower kita mengenai meruang, iaitu mencuci yang lebih advance lagi. Jadi mungkin adakah meruang tu maknanya cuci itu dengan sirih juga atau macam mana? Boleh Tok Mama kongsikan? Alhamdulillah. Jadi meruang ni sangat-sangat mustahak bagi Tok Mama. Kerana pada Tok Mama itulah satu kebersihan di mana kita rasa puas kalau kita ambil air semayang, kita nak semayang menghadap Allah. Mana tubuh badan kita ni dah bersih. Jadi tak ada kita bersih luaran saja. Meruang tu mana kita masuk jari telunjuk. Jari telunjuk makna dia kita cuci. Kadang-kadang orang tak tahu apa itu meruang, Ustaz. Dia kata meruang tu macam mana? Kalau orang dah meninggal, dia tak ruang dengan satu jari. Dia meruang dengan satu tangan. The whole hand ni, ruang dia korek. Dia ruang semua dalam kita punya. Kalau dah meninggal tu dia ruang, dia gunakan kain apa, tangan, sabun tangan putih tu. Dia meruang, dia bersihkan tempat sulit kita supaya balik pada Allah bersih. Tapi kita ni, kita meruang ikut jari. Ikut jari telunjuk ni. Tetapi kalau jadi orang perempuan ni kena faham. Kalau jari telunjuk ni bila masuk, mudahnya. Mana tempat sulit dia, saluran sulit dia longgar. Ada setengah orang 2 jari boleh masuk, ruang lah. Tok Mama, 2 jari pun boleh Tok Mama. Makna terlalu longgar. Jadi kita nak faham ni, wanita kena faham. Jadi mana ambil jari telunjuk ni taklah besar sangat. Jadi elok ruang dengan jari telunjuk. Jadi bila masuk tu nak cuci dia dengan apa? Bila kita nak cuci, kalau tidak ada air sekalipun, air pipe tu
Cuci dengan air pipe pun kena ruang juga. Sebelum masa kita nak ambil air sembahyang ni, kita berdehem, kita ruang. Cuci bersih. So, jadi Lain pula yang ada masalah. Yang ada masalah tu masa dia cuci dengan air ubat tu lagi dia dia ruang. Kalau dia ada masalah keputihan, Tok Mama nanti nasihat dia bukan cuci gitu saja. Bukan cuci begitu saja. Tok Mama akan nasihat dia orang suruh berendam tempat sulit dia orang. Berendam ya? Hak tadi. Rebus tadi tu, rebus yang daun-daun tadi rebus pergi banyak. Tapis masuk dalam bekas besen yang besar, agak-agak tengoklah punggung kita besar mana. Jadi tuang air tu dalam besen, lepas tu letak berendam. Letak punggung dia dengan tempat sulit dia tu, berendam dengan air yang panas-panas, tidak melecur tadi. Jadi masa tu dia ruang lah, dia cuci dalam air yang dalam besen tadi. Maknanya jangan dia masuk besen. Dengan air sirih tadi, dengan air sirih, dengan air sirih, dengan air daun-daun tadilah kita katakan. Jadi mana dia rendam, jangan dia tuang dengan daun-daun tu sekali masuk dalam besen. Jadi bila dia berendam, hak dengan daun-daun sekali, dia ruang sekali tak boleh lah. Tapis dulu. Tapis dulu, air tu lah juga dia merendam. Dia berendam tu dia bersih. Di situ untuk dia nak menolong. Sambil orang kata dia menolong bersihkan tempat dia, sambil dia mengubati tempat sulit dia. Okey, maaf Tok Mama, tadi ada follower kita yang bertanya, anak dara boleh buat ke? Maksudnya dari sudut kaedah pembersihan ni. Okey. Anak dara tidak boleh meruang. Okey. Anak dara boleh cuci jikalau anak dara dia ada keputihan. Keputihan dia pun banyak. Lepas tu dia gatal pula tempat sulit dia kan, nak kesian dia orang kan, malu nak bercerita dengan orang kan. Ibu, ibu ni penting. Ibu kena ambil peranan yang besar untuk tanya anak perempuan dia macam mana tempat sulit dia berbau ke, keputihan ke, datang haid macam mana ke. Ibu yang peranan yang besar untuk nak ambil tahu, kadang-kadang kesian anak ni tak tahu nak cerita mana. Jadi kalau anak gadis, anak perempuan remaja yang ada masalah ni, ibu terbus. Air yang ibu terbus boleh untuk cebok tempat sulit budak tu. Cebok saja. Cebok satu, dan dia boleh merendam juga sama dengan mak dia juga. Tapi tak payah ruang. Dia merendam juga, ambil orang kata apa dia ni, air panas tadi. Jadi insya-Allah dapat menolong. Ini cara dia boleh, tapi tak boleh meruang saja. Okey, jadi Tok Mama ada follower kita tanya tadi, kalau ketika orang perempuan haid ataupun lepas bersalin ataupun tengah haid tu kan, tengah nifas tu, bolehkah guna kaedah yang sama untuk hari-hari membersihkan maknanya haid, ketika haid atau bersalin tu? Okey. Masa ketika haid, makna dia ibu masa ketika haid dia boleh guna untuk cebok. Tapi masa hari pertama, kedua tu banyak sangat haid dia tu, dia cebok air biasa cukuplah. Makna dia ini masa haid dia yang keempat. Hari keempat. Hari keempat, kelima, keenam. Kan? Guna tu. Yang keenam tu dia boleh merendam dah. Dengan ketujuh tu dia boleh berendam dah. Dia boleh berendam, dia boleh ruang dah. Itu kepada ibu lah yang datang haid. Okey? Lepas tu ibu yang dalam pantang bersalin boleh guna rebusan tu untuk cuci dalam pantang. Okey. Memang elok. Boleh cuci, tapi dia tak payah ruang lah. Masa tu dia dalam pantang, dia tak payah ruang lagi, tapi dia boleh guna cebok. Awal bersalin bercebok. Lepas tu dalam seminggu dia boleh berendam dah. Kira macam tu. Mungkin dalam minggu awal tu dia tak nak berendam lagi, tapi selalunya kalau di hospital pun lepas 3 hari dia boleh berendam dengan air garam dah. Doktor dah bagi dah. Terserahlah. Kadang-kadang dia ada luka, dia ada jahitan kat situ kan. Jadi dia boleh dah berendam dengan air garam. Jadi tadi kan kita ada garam, daun-daun sekali. Jadi air rebusan, daun-daun dan garam. Boleh diguna semua tu. Hanya ruang saja untuk anak gadis tak boleh lah. Boleh dia orang faham Ustaz? Ya. Okey Mama, ada yang follow kita bertanya ni, adakah makan jamu boleh ada kesan sampingan keputihan tiba-tiba ada? Mana makan setengah jamu ada tak? Ada tiba-tiba boleh jadi keputihan? Mana saya tak pernah ada keputihan, tapi lepas kahwin saya try makan jamu,
tiba-tiba ada keputihan. Macam mana tu? Apa komen Tok Mama dalam bab ni? Okey. Seorang tu dia tak pernah ada keputihan. Bila dia makan jamu, dia ada keputihan. Tapi dia kena tengok apa jamu yang dia makan. Okey. Adakah dia makan jamu, kadang-kadang dia ada makan, tengok apa jamu dia makan. Kadang-kadang dia orang ni bila dah kahwin, bila dia nak makan jamu mesti ada majakani. Okey. Untuk nak merapat, untuk nak mengetat kan. Ini akan mengorek masalah di dalam tubuh dia, mana masalah dia yang tempat sulit dia. Jadi mana dia kalau dia makan benda-benda tu, dia akan korek keluar keputihan tu kalau ada keputihan. Okey. Dia akan keluar keputihan. Maknanya Jadi mana bukan maknanya kerana dia makan jamu tu keluar. maknanya memang dia memang ada. Dia memang ada. Maknanya memang Mana asal dah dia ada. tapi Dah tak ada. keluar lagi. Dah ada benda keputihan. Dia tak keluar benda tu, tak keluar benda tu, dia mendap di dalam. Dia mendap di dalam. Jadi makna dia benda dia duduk tersimpan. Kadang-kadang dia bila makan benda tu dia dapat membersih lah juga. Jadi cerita mengenai maknanya Tok Mama cerita tadi mengenai mungkin maaf kita kongsikan ada orang yang rasa agak maaf saya sebut longgar tu. Jadi apakah mungkin nasihat Tok Mama makanan ke ataupun senaman-senaman yang bagus untuk orang perempuan bagi maknanya merapatkan lah maknanya supaya hubungan suami isteri adalah lebih baik lagi. Boleh Tok Mama bagi perkongsian? Boleh. Alhamdulillah. Jadi keadaan wanita yang mudah longgar tempat dia tu satu lagi. Jadi kita balik cerita kepada wanita yang lemah tenaga batin. Okey. Selalunya wanita yang lemah tenaga batin. Jadi makna dia bila lemah tenaga batin makna dia dah mula otot saraf dia dah mula lemah, dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh kontrol jadi bersin pun terkencing, ketawa pun terkencing. Jadi makna mudah, jadi susah lah bila nak ambil semayang sekejap-kejap nak terkencing. Gitu macam tu jadi dia makna mudah dia longgar. Satu. Yang ni mustahak. Jadi makna otot yang mempertahankan bahagian rahim dia tu dah kendur. Kita kata tu banyak jadi dulu kepada orang tua-tua, sekarang muda-muda dah jadi. Okey. Jadi kerana itu jadi satu, bila dah jadi keadaan begitu, tak jaga makan pula, jadi tempat tu kadang-kadang dia longgar kerana dia punya dinding otot dinding sulit dia ataupun kita panggil faraj lah. Dinding dia tu semua tu dah lemah. Dia tidak ada kekuatan. Bila tidak ada kekuatan, kita buat exercise kemutan akan makan masa untuk nak bergerak, tapi kena buat juga exercise tu. Okey. Exercise kemutan tu kena buat juga. Jadi satu, exercise kena buat. Kalau tidak ada exercise tak menjadi Ustaz, kerana diorang ingat tak payah exercise, kena ada exercise. Dan juga kena ada selain daripada kemutan yang exercise, ada lagi exercise yang kita panggil duduk katak lah, exercise orang kata orang tua-tua tu senaman tua, senaman wanita. Kita panggil senaman tua ni banyak untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak gadis. Ini untuk wanita yang kahwin. Jadi senaman tu yang bagi merapikan balik saluran yang longgar tadi tu. Ini kena belajar Ustaz, jadi dia orang kena tahu jugalah. Duduk-duduk, cara-cara duduk yang nak bagi merapikan supaya kita punya saraf-saraf tu, otot-otot kita tu merapi balik. Orang kata cara duduk tu. Exercise very important. Satu. Tetapi kalau exercise saja dan kemutan-kemutan semua buat, tetapi tidak ada bahan yang makan untuk menolong kekuatan saraf dan otot kita pun tak menjadi. Dia kena makan. Kalau dia harap kena vitamin untuk bagi tenaga, bagi kuat badan cara lain. Tapi ini khusus untuk penyawa. Penyawa tu ada makna penyawa. Orang tua-tua dulu panggil penyawa, kalau kita panggil reproductive system. Mana tempat penyawa perempuan ni kita panggil penyawa, pasal di situlah yang ada kan hidup kan dia jadi nyawa. Jadi orang Melayu panggil apa? Penyawa atau peranak. Okey. Penyawa atau peranak. Bukan rahim tu dah. Rahim tu kalau dah jadi rahim, dia orang juga panggil peranak. Tetapi peranak tu the whole system, mana dia
peranak awak tu the whole system termasuk dengan rahim sekali. Okey. Jadi kan. Jadi Maknanya kalau konsep peranakan tu lebih luas daripada rahim tu sebenarnya. lebih luas. Peranak tu luas. Jadi bila kata rahim tadi kita sebut secara Islamik kita kata rahim. Tetapi kalau bidan dulu dia panggil merian. Merian. Mulut merian, M-E-R-I-A-N. Okey. Merian. Tapi bila kan kita kata cervical mouth, mulut peranak tadi, mulut rahim tadi dia panggil batu merian. Batu merian. Mulut. Cervical mouth tu, cervix tu. Batu merian. Kadang-kadang dia boleh lembek, dia boleh keras. Kalau dia lembut, dia lembek, dia lonyai tu, habislah batu kau tak jadi batu, dah lembut sangat. Jadi rosak, jadi tak kuat. Tidak ada cepat kalau misalnya kata ni antara suami isteri lah. Orang bercakap, awak dah kalah, awak cepat kalah, awak cepat kalah. Gitu makna dah orang kata tidak kuat lagi dia punya kekuatan rahim dia tadi, merian. Apabila bersalin, merian tu jadi daripada darah angin kotor dalam rahim atau dalam merian tu dia orang panggil angin moroyan. Okey. Jadi wanita nak kena faham. Jadi bila dia nak bagi rapi balik tempat sulit dia yang longgar tadi, selain daripada dia cuci rahim yang longgar ni, baru dia pakai bahan manjakani. Okey. Bukan makan manjakani. Oh, manjakani sebenarnya cuci luaran. Manjakani Cuci luaran. Bukan untuk makan. Boleh juga. Tak perlunya kita untuk nak makan. Okey. Kalau kita makan banyak manjakani, makna dia mudah mengeringkan tempat sulit wanita dan juga peranak wanita. Okey. Baik. Dan mudah sama juga. Jadi mana dia cepat putus haid. Jangan dia kata apa, dia bakar, saya makan manjakani. Orang banyak dulu dia ambil manjakani, dia rebus sama dengan nasi. Bila nasi beras, bila nasi masak, manjakani pun lembut. Lepas tu dia tekan, dia telan manjakani. Memang orang keputihan, orang yang lendir banyak makan manjakani memang dia kering. Memang dia kering, memang dia menolong. Tetapi tak boleh amal kerana itu perubatan. Kalau dia amal terus dengan manjakani, dia akan cepat putus haid. Dia akan ganggu hormon wanita. Jadi kita kena faham ni. Jadi kalau dia nak makan tu, mana apa yang dia makan untuk menolong, untuk nak bagi elok tempat sulit dia, cuci dengan bahan yang ada campuran manjakani. Jadi kalau cuci tadi macam daun-daun tadi yang masukkan, rebus masuk manjakani sekali dalam tu. Okey. Masuk lagi manjakani, rebus manjakani, cuci tempat dia, rendam dengan manjakani. Alhamdulillah boleh tolong. Satu. Lepas tu kunyit pula. Kunyit kena masuk juga. Kata itu very good antiseptik. Memang banyak khasiat kunyit. Cincang, potong, masuk dengan manjakani, rebus dengan kunyit, rendam tempat sulit dia untuk yang longgar, yang ada keputihan, yang ada masalah longgar tadi. Bila nak makan tadi, itu ada yang saya pesan ke dia, campuran herba-herba rempah ratus yang ada, makna dia kalau saya nak bagi resipi dia 25 macam, yang mana saya dah ada, orang kenal saya sebagai Nona Rogai kan. Jadi campuran turun menurun daripada datuk nenek saya ni, dia ada cukur dalam tu, di mana cukur dia dekat Ustaz, boleh Ustaz dengar? Boleh. Terputus Boleh sekejap. dengar? Boleh. Boleh dengar? Boleh. Baik. Boleh. Terputus sekejap. Jadi mana apa dia ni, cukur tadi yang saya cakap tadi tu. Cukur. Cukur dia main peranan yang hebat. Semua jamu-jamu yang kita daripada dulu-dulu kita dengar tu, dia masuk cukur. Kerana cukur ni dapat menolong bagi stabilize satu daripada herba yang saya campur, rempah ratus dalam herba campuran saya buat tu untuk merapatkan tempat sulit wanita. Saya juga bagi herba itu selain daripada merapi, bagi tenang emosi wanita. Cukur tadi tu. Dan bila saya jadi dalam tadi cukur tadi,
kumpulan saintis, kumpulan saya saintis dalam saya rasa waktu tahun dalam in the 90s I think. In the 80s. 90-an. Jadi kumpulan saintis dia dah check tengok cekur dalam saya punya perubatan dan dia bagi tahu pada saya apa yang Datin masuk ni memang dapat menolong tentang menopausal problem. Manakah orang menopause kan banyak yang ada apa macam and then menopausal problem dan masalah moroyan. Okey. Dan bila dia cek tengok apa yang saya dah bagi kepada masyarakat. Cerita ni dah 30 tahun punya cerita lah. Daripada situ dah mula lepas turun menurun sampai saya dah banyak menolong orang gila moroyan dan juga menopausal problem di mana alhamdulillah kita bagi sebagai complementary. Saya dengan doktor. Jadi saya bagi, bila doktor bagi tahu kepada saya, okey, Sharifah, ini. Jadi ini yang kita dapat menolong dan mengesahkan oleh mereka ini. Dia orang test dengan tikus. Okey. Saya test. Dia orang test dengan tikus. Baik. Saya test manusia. Saya dengan manusia. Okay. Jadi dia orang ketawa lah. Bila dia bertengok, saya manusia. Yang mana saya test semua datang balik berpeluk-peluk, bercium-cium, berseronok-seronok. Ya Allah, seronok-seronok. Jadi inilah yang kata kita dapat membantu. Yang ada mana fibroid, yang bengkak-bengkak semua tu kan. Yang buat keluarkan bau-bau busuk di tempat sulit semua tu. InsyaAllah. Ustaz, dengan herba-herba Allah bagi pada kita dengan rempah ratus. Ini kita tak cakap dengan cerita tongkat Ali ke, kacik Fatimah ke, bahan-bahan yang dalam hutan yang kata pohon-pohon untuk perubatan. Kerana pohon-pohon yang daun-daun untuk perubatan, kita kena tahu nak makan macam mana. Ada dosage dia. Jadi saya ni main lebih banyak dengan rempah ratus. Kerana rempah ratus, dia punya side effect tak ada teruk sangat. Habis-habis berak lah. Keluarkan, dia cuci. Jadi dia kata tak nak makan lah. Pandai pula tanda ajar dia makan banyak. Kari dia ni, dia tuang kari ni, dia dalam nasi dia gaul kari dia, tak nampak muka orang pun dia makan. Bila saya kata, bila saya bagi herba saya, tak makan pula rempah ratus, saya ketawa lah. Jadi mana dia? Yang saya buat ni banyak rempah ratus. Jadi boleh menolong tentang wanita yang ada kelonggaran dan keputihan. Tapi yang cuci itu rajin-rajin lah buat. Kalau tak ada rajin buat, terpaksa lah kita kena cari orang lain yang jual. Betul tak Ustaz? Betul. Kita ni, jadi saya ni banyak ceramah saya ajar. Saya bagi resipi, saya ajar. Tapi bila saya kata daun sirih, saya bagi ceramah bertahun dah. Ramai beratus depan saya. Saya kata tahu tak daun sirih? Tahu. Besok datang bawa daun sirih. Kita cerita tentang khasiat sirih. Saya pun tunggulah buat ceramah sekali. Datanglah bawa satu bundi sirih. Ni sirih. Buka-buka daun kaduk. Sirih daun kaduk pun dia tak kenal Ustaz. Macam mana saya nak cerita tentang the goodness of sirih? Okay? Jadi daun kaduk tu Siamese punya sirih Siam. Daun kaduk sirih Siam. Daun kaduk tu sirih Siam. Jadi bila kita bila kita pergi tempat Siam semua tu di Thailand, bila dia letak sirih kat kita tu, dia letak daun kaduk. Jadi dia bagi makan dengan kacang, dia makan kan ada dihidangkan tu. Jadi kita makan dengan kacang, dengan cili-cili, tabur, kita makan ada 2-3 kan. Kenapa? Lepas tu balik besok kita buang air besar. Dia tu bagi laxatif, dia bagi kita buang air besar. Kaduk ni dia bagi mudah kita buang air besar. Jadi itu sirih Siam. Itu cara dia kalau kita faham. Ustaz kalau nak cerita tentang herba-herba ni Ustaz, saya seronok tapi cerita jadi kot lain dah pula Ustaz no. Ya. So kita balik pada tajuk kita mengenai hubungan intim suami isteri. Jadi ada tak Tok Mama masalah-masalah keputihan ataupun masalah-masalah mengenai kebersihan ini maknanya mengikut pengalaman Tok Mama menjadikan ada orang terganggu maknanya hubungan antara suami isteri kerana masalah-masalah demikian. Ada ya. Macam ni, bila dah ada masalah wanita, ada keputihan, ada lelehan, memang terganggu bila masa dia orang nak berintim atau berjima. Makna mengganggu. Jadi makna dia tidak puas lah keadaan dia bila dah ada yang mana tu, ada yang cerita pada saya, dia nak alas tuala lah,
kerana banyak yang keluar air lah, atau yang tidak rasa apa dia katakan. Tetapi sayang ke isteri ni, sabar, itu suami yang baik. Suami yang baik tu dia sabar. Yang kalau suami yang tak yang suka bising tu, startlah gaduh. Nasi masak salah lah, kuih masak salah lah, lauk masak salah, dia cari gaduh lah. Yang ada juga kerana tu. Jadi bila dia jadi pergaduhan tu berpanjangan sampai isteri tak faham kenapa suami jadi begitu. Suami pun tak cakap dengan isteri kenapa yang dia jadi begitu. Jadi kita sebagai suami isteri kena berfaham, beritahu dengan isteri apa yang dia telah menyusahkan hati suami. Jadi kena berbincang. That's why you have to sit down and cooperate, berbincang. Kalau suami yang beragama, suami yang baik, dia mesti ceritalah macam ni, dia pergi carilah perubatan untuk menolong isteri dia tadi. Kan? Kalau yang mana yang tak ada fikiran, tak ada apa, nak seronok saja, because of sex, you divorce. Itu saya tak faham dah pula, kan jadi tak elok pula Ustaz. Tapi memang ganggu bila ada keputihan, bila ada lelehan, kerana itu akan aktiviti dia tidak sepuas, tidak puas. Mana dia, memang ni cerita dia orang cerita kat saya lah. And then bila lama-lama keputihan tu akan berbau. Okey, akan berbau. Wanita kadang-kadang dia tak sedar yang berbau tu suami. Jadi kan kadang-kadang dia rasa tak ada apa-apa, tapi suami akan rasa tak sedap lah, tak puas. Itu cerita pada saya, macam mana nak mengatasi ini. Jadi itu kalau Ustaz tanya adakah mengganggu, itu memang mengganggu. Jadi Tok Mama, kalau saya baca macam buku-buku kajian orang putih, contoh macam daripada DSM-5, dia memang ada cerita maknanya mengenai satu keadaan isteri yang tak jaga bahagian kemaluan terasa sakit ketika nak bersama dengan suami tu. Jadi apa biasanya faktor-faktor yang jadi demikian tu Tok Mama? Okey. Bila dah masalah yang tempat sulit tu dah basah, selalu tak kering, wanita punya tempat sulit dia selalu basah, dia tak pernah kering, mana bukan kering kontang, makna dia berlendir lah. Bila dia berlendir, salut, kerana tu kadang-kadang bila dia bersatu dengan suami, dia tak reti nak ruang buat keluar, tak reti nak bersih, benda tu melekat-lekat di tempat mulut peranak, mulut rahim dia tu. Benda tu melekat-lekat kat mulut rahim. Lama-lama dia jadi kudis. Lepas tu bila jadi kudis, dia jadi kudis. Lepas tu kan jadi macam kita katalah bila kita makan air, makan kena celah-celah kaki, celah-celah tangan kan, bila kena makan air kan dia berdarah gitu macam berdarah. Mulut rahim pun macam tu juga. Jadi orang kata apa? Macam apa dia bila dah kita panggil itu macam apa, kita kena cauterization. Kalau di hospital tapi kita kena cauterization, maknanya kena bakar tempat tu. Jadi kalau Melayu kita panggil dia hakisan mulut rahim. Hakisan mulut rahim. Hakisan mulut rahim. Bagaimana cervical erosion, Ustaz. Yang tu important Ustaz. Banyak wanita datang pada saya cervical erosion. Di mana dia orang pergi hospital. Kenapa pergi hospital? Dia pergi hospital, doktor akan buat cauterization, sebulan tak boleh tidur dengan suami. Kerana tempat tu dah dibakarkan. Tetapi saya nasihat, takkan tiap kali jadi nak kena pergi bakar. Takkan tiap kali nak pergi hospital, nak pergi cauterization. Jadi saya kata jagalah secara tradisional. Secara tradisional, saya suruh dia bila lepas datang haid wanita ni mustahak, lepas datang haid, hari yang kelima, keenam tu, 2 hari tu, merendam dengan daun-daun yang saya cakap tadi dengan garam tadi, dah merendam ruang bersih, dah elok dah. Jadi hari yang ke-7 tadi tu, dia kena wap tempat sulit dia, sauna ataupun wap. Kita orang Melayu panggil bertangas. Dia ambil batu, bakar batu tu, jangan bakar besi. Ada orang jual besi, dia bakar besi, dia tangas tempat dengan bertungku. Tungku tu dia bakar. Tak elok kita bakar tempat sulit kita guna besi. Dia guna batu. Minerals lah, guna batu. Jadi guna bakar batu tu panas, lepas tu masuk dalam periuk clay pot. Periuk tanah. Periuk tanah. Bakar batu tu hangat-hangat, masuk dalam periuk tanah. Siapkan kunyit hidup. Kunyit
tumbuk tunjuk kunyit hidup ataupun saya elok kunyit hidup lah ataupun kunyit fresh kunyit. Tumbuk kunyit tu bagi hancur ataupun mesin kunyit tu perah limau nipis sebagai air dia. Bagi basah kunyit tadi dengan ni, buat semangkuk lah. Buat semangkuk. Lepas tu bila dah batu panas tadi dah letak dalam klepot dalam periuk tanah tadi, tuang kunyit yang basah tadi atas batu tu. Jadi keluar jadi dia keluar asap tadi kan. Jadi wap dia akan keluar. Bila wap dia keluar, letak benda tu. Kalau kita sekarang dulu tiap-tiap rumah ibu-ibu semua dia siapkan tong. Tong tu dia buat lubang sikit kecil, lubang tu dia letak periuk tu dah di bawah. Lepas tu wap tu naikkan lubang tu di mana wanita akan duduk ambil wap tu di tempat sulit. Jadi kalau yang tak ada jamban dia orang kan yang jamban duduk tu, lapiklah papan. Ambil benda tu letak di situ, guna tempat gitu untuk nak ambil wap dia. Pun boleh. Tapi kena sebelum dia nak ambil tu jangan dia terus-terus duduk. Wap tu panas. Diri dulu. Kan terus-terus wap tu kata, Tok Mama tak beritahu Tok Mama masak tempat saya. Dia tak maulah. Jadi mana berdiri dulu, slowly ambil. Jadi masa nak buat tu kita kena tutup badan kita tu dengan blanket. Tutup jadi wap tu tak lari. Itu pun sambil kat situ. Itu ajaran orang dulu-dulu untuk jaga tempat sulit wanita supaya tidak jadi hakisan mulut rahim. Bila dia nak ambil, bila dia nak duduk ambil wap tadi, dia jangan duduk angan-angan. Ni dah lama juga dah duduk, kurang-kurang 10 minit kan. Duduk tu tak. Dia duduk situ, dia ambil wap secara nafas. Dia tarik nafas. Dia tarik nafas. Bila dia tarik, naik nafas tu, dia tarik daripada perut. Tahan nafas tu. Begitu. Lepas tu, kira 10. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu, keluar kat mulut. Bila keluar tu, situ pun relax. Duduk, sekejap. Buat, tarik balik exercise tu. Ini. Jadi wap yang dia tangas tadi tu akan naik melalui tempat situ. Itu saya ajar tu Ustaz. Kenapa? Ustaz tanya macam mana nak menolong wanita yang tempat dia longgar. Macam mana nak menolong tempat dia yang jadi hakisan mulut yang bila tidur dengan suami sengal, sakit, pedih. InsyaAllah. Okey. Kita daripada cuci. Mungkin soalan terakhir daripada follower kita ni. Tadi Tok Mama banyak cerita mengenai yang terlalu basah. So macam mana pula dalam keadaan yang terlalu kering pula? Kenapa boleh jadi macam tu dan macam mana nasihat Tok Mama mengenai keadaan demikian? Okey. Bila ada masalah wanita yang selalu yang kering ni, makna dia ada hormonal problem. Okey. Mana hormonal problem. Mana dia kan jadi bila dah jadi wanita ni dua saja. Dia kalau dia tak jagalah diri dia, mana dia tak jaga diri dia, terlalu kering, terlalu basah. Kalau yang tak jaga ni, dia jadi terlalu kering. Dia kata awak macam mana? Aku basah sangat. Aku kering pula. Jadi makna dia akan jadi dua cerita ni. Jadi terlalu basah, terlalu kering. Jadi yang basah tu ada Tok Mama cerita dah. Yang terlalu kering ni. Apa pula nak guna, nak jaga diri, nak jaga diri supaya dia tempat dia tidak terlalu kering kontang. Ni kering kontang ni mana hormon. Mana orang perempuan yang ada kering kontang, dia punya tempat rasa dia dah mula hilang. Ini yang jadi kata ada keadaan dia. Dia kering. Jadi mana dia tidak ada. Kalau dia tidur berjimat dengan suami dia, dia rasa sakit lah pasal dia kering sangat. Dia tidak ada lubrikasi yang boleh menolong keluar. Tidak ada langsung dah, hilang langsung lah lubrikasi dia pun tak ada dah. Jadi mana dah kering. Jadi apa yang dia kena makan? Ini yang Tok Mama kata, dia kena makan bahan-bahan campuran yang ada dengan cekur. Dengan cekur? Okey. Cekur. Dengan cekur. Dengan apa lagi? Lagi cekur. Tok Mama nak ingat ni. Bukan senang kita nak ingat balik cerita nak bagi perubatan ni. Ya. Cekur. Alba.
Okey. Cukur, halba, batu sauda. Hmm. Semua tu, madu lebah, semua tu campur yang mana kita dapat dalam Al-Quran, semua yang sebut-sebut cerita-cerita dalam hadis, semua tu cerita macam mana Siti Fatimah jaga badan, Siti Khadijah jaga badan, semua tu ada yang dah cerita dah kalau kita nak dengar lah dulu tok kita cerita. Makanan amalan-amalan ni. Jadi rempah ratus tadi. Jadi yang mama cerita daripada awal tadi kan, itu amalan untuk mengatasi masalah lemah tenaga batin. Makna lemah tenaga batin bukan kata lemah tenaga batin mati putih dah. Bila kering kontang pun masuk dalam kategori itu juga. Jadi mana dia kena masuk. Jadi bila tempat sulit dia pula, dia kena salurkan, dia kena cucikan dengan bahan-bahan yang cuci itu juga. Yang tadi daun tadi tu sirih apa? Sirih. Tapi tak payah taruh limau, tak payah taruh apa? Asam kepi tak payah. Asam kepi tak payah. Tak payahlah, dia tak ada lendir. Dia hanya sirih daun-daun antiseptik saja. Dengan garam saja. Cuci tempat bersih, cuci tempat elok tu. Lepas tu dalam salur dia tu, dia masukkan minyak tanah, minyak kelapa yang dimasak dengan halba, apa tu sauda, dimasakkan sekali dalam dalam minyak tadi tu dia masuk, dia buat minyak sendiri untuk khusus. So elok-eloknya kalau orang belah-belah negara Arab dia masak, dia tandak dengan olive oil. Tapi kita Melayu minyak kelapa darah ke, minyak kelapa ke, minyak kelapa tu eloklah kita minyak kelapa lah kita Melayu. Jadi tu masakkan dengan tadi yang saya kata tadi halba, batu sauda, kunyit masuk juga. Kadang-kadang kan bila dah bersatu nanti kadang-kadang ada tersirih-sirih, luka-luka sikit, mana terluka ke apa kan, jadi kita bantu dengan minyak yang kita masak tadi. Jadi masa tu ada cara minyak dia tu. Jadi Tok Mama nak cerita banyak ni. Nanti Tok Mama ada dalam buku ni, Tok Mama tulis cerita untuk tolong wanita-wanita ni. Dalam buku ensiklopedia Tok Mama ada banyak dalam cerita-cerita yang macam mana nak dapatkan buku Tok Mama ni? Ramai follow tanya ni. Macam mana nak dapatkan buku Tok Mama? Macam mana nak dapat buku? Okey. NR Spa boleh lah. Boleh rujuk ignr.spa. Betul ignr.spa. So boleh follow. Yang penting follow untuk ikuti perkongsian Tok Mama tu, dan boleh mungkin nanti sekali lagi saya ulangi nr.spa boleh follow di sana dan boleh tengok maknanya banyak perkongsian Tok Mama dalam buku tu. Okay. Nanti sebelum kita habis dulu, Tok Mama istilah lagi dok tanya, orang dok tanya lagi. Istilah angin masuk badan tu, Ustaz nak cerita yang angin masuk badan. Kan dia orang kata bila terseliur, ni masuk angin dah. Terseliur pun masuk angin, lambat datang masuk angin. Untuk orang dalam Pantai Bersalin, kalau terbuka, duduk buka tingkap ke apa semua tu, duduk baik-baik nanti masuk angin, kata dia. Jadi ada juga dalam saya punya untuk Mama punya ceramah juga kan cerita tentang masuk angin tu, ada juga yang tersenyum yang kata betul kan ni kan, ada orang tak percaya tentang masuk angin dalam perut tu. Tok Mama faham yang masuk angin di luar ni, liang rumah, orang tua-tua dulu kata jaga nanti liang rumah kita beranak ni terbuka, dia masuk angin dalam rumah. Boleh Ustaz cerita sikit yang masa Ustaz punya pengalaman tu diving tu? Okay. Diving. Sekarang saya pula kena cerita. Itulah nak dengar Ustaz. Tok Mama nak dengar. Tapi sekejap lagi Tok Mama, macam IG live ni dia benarkan kita 1 jam saja. Maknanya bila masa kita habis, maknanya akan habis. Kalau habis saya akan stop. Boleh kita mula balik? Kan? Boleh kita sambung ni. Tok Mama okey. Okey. Tok Mama okey. Tok Mama nak tahu hari tu nak tanya semua. Okey. So jadi dalam dunia diving kita memang belajar detail mengenai tentang oksigen, angin dan sebagainya lah. So bahasa moden ni orang panggil angin. Okay? Tapi sebenarnya kalau bahasa saintis dia
saintifik dia, kita sedut ni 21% adalah oksigen, 79% adalah nitrogen. So kalau orang Melayu kita sebut tu angin jahat ke angin apa semua, sebenarnya nitrogen. Nitrogen ni adalah angin yang dia tidak maknanya tidak menjadikan badan kita guna. Badan kita guna sebagai badan kita hanya guna oksigen, dia tak guna nitrogen. So ini maknanya angin-angin yang macam kalau kita masuk dalam badan, kan kadang-kadang kita urut bunyi krek dan sebagainya semua tu. Jadi maksudnya benda-benda itu benda-benda yang nitrogen. Lepas tu kalau kita tengok kalau sedawa kan, komposisi angin dalam sedawa tu